Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok betul ke orang kata kereta lama ni boleh pakai mineral oil saja. Orang kata tak boleh nak pakai fully synthetic oil, kalau tak nanti dia akan bocor. Kenapa jadi macam ni, ataupun betul ke benda ni ataupun mitos je semata-mata? Baik, yang pertama sekali, enjin kita ni tak kiralah enjin baru ke, enjin lama ke, tetap nak kena pakai minyak pelincir. Sebabnya minyak pelincir ni akan menjadi satu lapisan antara dua permukaan besi yang bersentuh dalam kereta kita tu. Jadi sepatutnya besi ni dia takkan bersentuh lah dengan besi lain sebab ada pelincir dekat tengah-tengah. Cuma pelincir ni pun ada banyak jenis, dan jenis yang biasa ada 3 jenis. Yang pertama dipanggil fully synthetic. Minyak pelincir fully synthetic ni kiranya antara ketiga-tiga ni dialah yang paling canggih. Kenapa dia canggih? Minyak fully synthetic ni seolah-olah macam engineer ambil minyak yang asal iaitu mineral oil tu dan refine dia, bagi lagi halus molekul tu dan sekata. Maknanya molekul-molekul dalam minyak fully synthetic ni dia halus dan tak ada impurity dalam molekul dia. Kiranya saiz molekul ni dia cantik sekata saja. Lagi satu, minyak fully synthetic ni ada additives tambahan yang bagus-bagus lah untuk improve performance engine kita. Contohnya macam deterjen untuk hilangkan mendapan karbon dan macam-macam lagi lah additives yang ada. Dan secara teori, minyak inilah yang paling bagus untuk enjin kita. Sebab tu, enjin sekarang kalau yang baru, manufacturer akan terus recommend fully synthetic setiap kali kita servis. Cuma of course lah, masalah dengan benda kalau dah canggih sangat ni, harga dia pun akan jadi mahal. Jadi untuk ketiga-tiga jenis minyak ni, minyak fully synthetic adalah yang paling mahal. Jenis yang kedua pula adalah minyak mineral ataupun mineral oil. Mineral oil ni kiranya minyak pelincir yang paling basic yang kita boleh beli sekarang. Mineral oil ni dibuat dari petroleum yang dah diproses. Cuma dia tak refine lagi lah sampai molekul dia jadi sekata macam fully synthetic tadi. Jadinya minyak mineral ni, molekul dia agak berterabur lah, dia tak sekata. Maknanya ada molekul yang besar dan ada molekul yang kecil. Part ni kena ingat tau, sebab benda ni ada kena mengena dengan sama ada minyak ni sesuai dengan kereta lama ataupun tidak. Tapi walaupun molekul dia tak sekata, bukan nak kata minyak ni tak bagus untuk enjin kita. Cuma minyak fully synthetic tadi, molekul dia lagi sekata. Dan minyak mineral ni sebab dia tak secanggih fully synthetic tadi, harga dia adalah yang paling murah di antara ketiga-tiga jenis minyak ni. Okey, jadi kalau kata minyak fully synthetic paling mahal, minyak mineral pula paling murah, apa benda yang ada dekat tengah-tengah ni? Kiranya tak mahal sangat dan tak murah sangat. Okey, minyak pelincir yang dekat tengah ni kita panggil dia sebagai minyak semi-sintetik. Jadinya minyak semi-sintetik ni dia ada kedua-dua elemen lah. Dia ada elemen molekul yang sekata daripada minyak fully sintetik dan ada juga elemen molekul yang tak sekata dari minyak mineral. Maknanya semi-sintetik ni dia lebih baik sikit dari minyak mineral tapi tak sebaik minyak fully sintetik. Dan sebab itulah harga dia dekat tengah-tengah. Jadi isunya sekarang, kalau kereta ni kereta lama, dan lama ni maksud saya adalah 20 tahun dan ke atas. Bila kita cuba nak guna minyak fully synthetic ni, kebiasaannya minyak ni akan bocor dan menitik dekat atas lantai. Jadi kita risaulah yang minyak fully synthetic ni tak sesuai untuk enjin kereta-kereta lama. Kalau pakai mineral oil pula, masalah bocor ni akan hilang. Jadi sebenarnya masalah kebocoran ni memang berlaku dan bukanlah mitos semata-mata. Dan bukan nak kata kereta dekat Malaysia je yang ada masalah ni. Kereta dekat luar negara pun sama juga. Jadi experience yang macam ni lah yang menyebabkan timbulnya persepsi yang minyak fully synthetic ni tak boleh dipakai pada enjin kereta lama. Dan sampai sekarang ni, persepsi ni masih lagi kekal. Tapi walaupun minyak sintetik ni bocor, tak bermakna minyak ni tak bagus untuk enjin kereta lama. Cuma itulah, dia bocor. Jadi orang takutlah nak pakai, takut enjin tu rosak. Tapi kalau kita fikirkan balik, ada beberapa sebab sebenarnya kenapa kebocoran ni berlaku dan dia sebenarnya ada kaitan dengan kita punya seal dekat oil plug kita. Kalau korang nak tahu, enjin yang dah lama macam ni memang direka untuk teknologi minyak enjin yang dah lama dan untuk mineral oil. Jadi seal untuk oil plug tu pun direka untuk handle minyak yang macam ni. Bila kita guna minyak fully synthetic, yang pertama sekali molekul itu lebih sekata dari minyak mineral macam yang kita cerita tadi. Jadi molekul yang macam ni dia lebih mudah mengalir dan boleh masuk celah-celah kita punya seal tu
itu yang boleh bocor sampai ke lantai tu. Kalau mineral oil, ada molekul-molekul yang besar yang tersangkut dekat situ. Jadi macam satu lapisan seal yang lain untuk elak minyak tu bocor. Sebab yang kedua pula, kenapa boleh bocor adalah seal tu sendiri dia tak compatible dengan chemical-chemical lain yang ada dalam minyak fully sintetik ni. Lagi-lagi minyak fully sintetik yang dulu, memang dia tak compatible dengan kita punya seal. Sebab base oil itu lain dia punya formula. Dan chemical-chemical lain ni maknanya macam additives yang ada lah dalam minyak baru kita tu. Mana taknya masa enjin ni dibuat, additives yang fully sintetik tu mungkin tak dicipta lagi pun. Jadi seal ni pun memang tak dibuat untuk tahan minyak yang macam ni. Lepas tu kejap panas, kejap sejuk kan. So kalau dia terhakis sebab chemical ni, itu yang bocor tu. Jadi inilah sebab kenapa kalau minyak fully sintetik ni digunakan dalam kereta lama, akan timbul masalah minyak bocor ni. Dia bukan sebab minyak ni akan bagi enjin rosak tau, tapi cuma seal tangki minyak hitam tu tak compatible dengan kita punya minyak. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita tukar seal tersebut dan masalah ni akan hilang. Cuma kalau kereta tu dah lama, katakan dah lebih dari 15 ke 20 tahun, mileage pun dah 200-300 ribu kilometer, dah tentu ada wear and tear dekat enjin tu, betul tak? Jadi gap ataupun ruang antara permukaan yang bersentuh tu mungkin dah membesar. Bila gap ni membesar, oil pressure pun akan berkurang. Jadi maknanya tak salah lah kalau kita nak pilih minyak pelincir fully sintetik yang lebih likat sikit untuk masukkan dalam enjin kita. Tujuannya adalah supaya bila pelincir ni dah panas waktu kita drive tu, dia masih lagi cukup likat untuk protect komponen enjin kita. Dan kalau nak cari minyak yang likat ni, tengok nombor dekat hujung tu. Contohnya kalau minyak yang ASAE grade dia 10W40. Tengok nombor 40 tu, sebab itulah nombor kelikatan masa enjin tengah panas. Yang W tu maksudnya winter. Jadi dekat Malaysia ni tak terpakai sangat lah, sebab negara kita tak adalah sejuk macam cuaca winter dekat luar negara sana. Minyak enjin sekarang pun kalau anda perasan, memang viscosity dia tak likat sangat. Contohnya kereta Beza saya dulu, guna minyak 0W20 saja. Cuma kalau performance car tu akan pakai minyak yang lagi likat lah, sebab enjin dia akan running lebih panas dari kereta biasa. Jadi memang nak kena guna pelincir yang likat sikit supaya bila dah panas tu, dia tak adalah cair sangat. Jadi pendek kata, kalau kereta kita dah lama, tak ada masalah pun nak pakai minyak fully sintetik. Cuma ramai orang kata tak boleh, mesti nak kena guna minyak mineral oil juga. Mungkin sebab dulu dia ada masalah minyak ni bocor. Dan manufacturer minyak pelincir pun memang aware dengan masalah minyak tak compatible dengan seal ni. Jadi untuk kereta yang lebih baru sekarang ni, sampai bila-bila nak pakai minyak sintetik pun tak ada masalah. Lagipun kalau anda perasan, minyak pelincir yang dekat kedai sekarang agak jarang sebenarnya kita nak jumpa fully mineral oil. Kebanyakannya mesti fully sintetik dengan semi sintetik. Kalau dekat service center lagilah, most likely semuanya pakai fully sintetik. Jarang sangat dia orang akan recommend fully mineral oil sekarang ni. Jadi ada tak anda dekat sini yang pakai kereta-kereta lama? Tak kiralah kereta daily ke atau kereta hobi, minyak pelincir jenis mana yang anda pakai? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan jangan lupa sharekan video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.